yang khilaf tu. Wa kadza jilduhu, masalah sentuh kulit, masalah sentuh kharitah, masalah sentuh sunduk. Faham? Itu semua ada khilaf. Kita sebut dulu yang muktamad. Seperti mana dalam kitab Umdah. Di sana kita tidak dihidangkan apa yang khilaf. Jadi dalam mazhab Syafi'i, menyentuh Quran ketika hadas kecil. Apatah lagi hadas besar kan? Hadas kecil dah boleh, hadas besar lagi tak boleh. Ketika hadas kecil, menyentuh Quran, menyentuh, sentuh. Jadi sentuh Quran di sini dia lebih umum berbanding masalah sentuh kemaluan. Apa maksud lebih umum? Sama ada sentuh dengan tapak tangan, sentuh dengan belakang tangan, sentuh dengan bahagian mana pun daripada tubuh, tidak dibenarkan. Faham? Jadi dia beza dengan masalah sebelum ni. Kenapa kita taksiskan sebelum ni sentuh dengan tapak tangan berdasarkan hadis yang kedua? Ibnu Hibban, idza afdha ahadukum biyadi. Faham? Maknanya pengkhususan sentuh dengan tangan. Tetapi la yamassuhu ilal mutahharun. Ayat surah Waqiah, mas itu makna sentuh umum. Faham? Sama ada sentuh dengan tapak tangan, sebalik ke, macam mana ke, pokoknya haram. Jadi ini kita kata ini adalah bezanya mas dalam masalah sentuh kemaluan dan mas dalam sentuh apa? Quran. Faham? Kemudian kena faham konsep ataupun asas hukum dalam masalah pengharaman sentuh Quran ketika hadas ni. Asas dia adalah ta'zimul Quran, mengagungkan dan membesarkan Al-Quran. Bukan sekadar itu, al-mubalaghatu, bukan sekadar ta'zimul Quran, tetapi al-mubalaghatu fi ta'zimil Quran. Mubalaghah, bersangatan, berlebihan dalam mengagungkan Al-Quran. Duduk. Didasari konsep ini, maka mazhab Syafi'i bukan sahaja mengharamkan menyentuh helaian-helaian Al-Quran, tetapi juga mengharamkan menyentuh kulit Al-Quran. Ada khilaf masalah sentuh kulit. Mazhab Hanafi sentuh kulit boleh. Kita kata, cuba tengok, ada khilaf, iaitu al-apa? Al-asah. Al-apa? Al-asah lah. Al-asah. Sentuh kulit itu al-apa? As-sahih. As-sahih. Jadi mereka yang kata sekarang ni pengharaman itu tertumpu pada mushaf, menyentuh mushaf. Dalam kitab Minhaj dia guna perkataan Quran, dia guna perkataan mushaf. Kerana perkataan Quran ni sebenarnya dia ada banyak itlaq. Contohnya saya baca Quran, lain kan? Saya pegang Quran, makna dia lain. Saya baca Quran maksudnya saya melafazkan lafaz-lafaz Quran, walaupun saya tak tengok mushaf. Saya pegang Quran, maka maknanya Quran dalam konteks ni maksudnya mushaf. Faham? Quran dalam konteks perkataan ayat yang kedua tu maksudnya mushaf. Di walaupun dalam Minhaj ini disebut perkataan Quran, tetapi makna dia adalah mushaf. Kerana sentuh Quran ni memang maknanya sentuh mushaf. Faham? Baca Quran, barulah maknanya lafaz. Hafal Quran, ma'ani yang ada dalam zihin. Okey? Sentuh Quran. Jadi mubalaghah. Jadi mushaf. Sebahagian kitab dia tak guna pun perkataan mushaf. Dia tak guna pun perkataan Quran, dia kata sedikit daripada Quran. Sebab masalah menyentuh mushaf. Jadi kita kata kulit ni walaupun dia tak ada ayat Quran, dia ada tulis Al-Quranul Majid. Mungkin ada Quran tak ada tulis apa pun, dia kulit kosong je. Faham? Tetapi kulit ni adalah sebahagian daripada mushaf. Dia mansub ilal mushaf. Faham? Dia dikira satu juzuk dari mushaf.
yang dilarang adalah sentuh mushaf. Jadi adakah kulit ni satu juzuk daripada mushaf? Ya, dia satu juzuk daripada mushaf, maka dia diharamkan. Faham? Inilah berdasarkan konsep al-mubalaghah fi ta'zim al-Quran. Sebab kulit ni pun mansub, dia masih lagi dinisbahkan kepada Al-Quran. Contohnya kita sentuh Quran, kita sentuh bahagian yang tak ada tulis ayat Quran, bahagian bayak dia panggil, putih-putih ni, bahasa Arab panggil bayak, bahagian yang tak ada tulisan lah. Di celah-celah ayat, di tepi ayat, kan kosong je. Boleh tak sentuh? Tak boleh. Sentuh mushaf, sentuh kulit tak boleh, sentuh bayak pun tak boleh. Kerana ia dipanggil mushaf walaupun tak ada tulisan, sebab dia adalah helaian Quran. Tak boleh. Nampak tak? Al-mubalaghatu fi ta'zimil Quran. Pendapat muqabil, dia melihat kulit ni bukanlah mushaf, kerana tidak ada tulis ayat Al-Quran, maka boleh menyentuh kulit Al-Quran. Faham? Kita melihat al-mubalaghah fi ta'zim, dia adalah satu juzuk daripada tubuh mushaf, maka dia juga diharamkan. Tak boleh. Kemudian dia ada furu' dia. Itu asal masalah. Furu' dia, macam mana kalau Quran tu kulit dia tertanggal, dalam keadaan dia telah tertanggal. Itu semua furu' kamu baca sendirilah dalam syarah. Macam-macam furu' ada. Dia ada beza kulit muttasil, kulit munfasil. Kulit muttasil maksudnya masih melekat dengan mushaf. Kulit munfasil sudah bercerai daripada mushaf. Jadi itu semua furu' yang mutaakhirin bahaskan. Jadi kalau kulit tu munfasil, boleh sentuh lagi tak? Dia sudah tidak jadi baju pada Quran. Maka ada khilaf di kalangan Ramli bin Hajar. Sebagai ulama menyebut tak boleh. Tak boleh. Selagi mana kulit itu orang masih panggil dia kulit Quran. Faham? Selagi mana nisbah tu belum putus, walaupun telah bercerai. Bila orang tengok ni kulit apa? Ni kulit Quran ni. Selagi mana dia dinamakan kulit Quran, maka tidak boleh sentuh walaupun telah bercerai daripadanya. Tapi ada khilaf dalam masalah. Jadi orang yang mengatakan kulit yang muttasil pun boleh sentuh, maka kalau dia munfasil, lagilah dia kata boleh kan? Betul tak? Ashab Syafi'i yang kata itu kan sahih. Muqabil sahih itu kata boleh lah. Kalau dia kata muttasil pun boleh sentuh, kalau dia munfasil, lagi-lagilah boleh sentuh. Kemudian masalah sunduk dan juga kharitah, itu pun ada khilaf apa? Fil apa? Fil apa? Fil asah. Dia ada sunduk, kharitah. Dia bekas ni, bekas yang isi Al-Quran ni ada dua. Satu, bekas yang memang dikhaskan untuk isi Quran. Satu lagi, bekas yang bukan disediakan untuk isi Al-Quran. Sebab tu dalam syarah lain, dalam kitab matan lain, dia letak kait lagi. Sunduk wa kharitah mu'addan. Faham? Mu'addan tu apa? Disediakan khas untuk Quran. Okey, menyentuh sunduk dan juga kharitah ni hukumnya haram bila dua syarat. Pertama, bekas dan sunduk itu memang bekas Quran yang khas. Itu syarat pertama. Mu'ad bahasa Arab dia. Mu'ad tu isim maf'ul, a'adda yu'id, disediakan. Syarat dia yang kedua, Quran ada di dalamnya. Faham? Quran ada di dalamnya. Cukup dua syarat ni, haramlah sentuh. Contohnya, kan ada setengah Quran yang dia buat sarung masuk macam tu kan. Tu kotak masukkan Quran. Jadi semasa Quran ada di dalamnya, kita tak boleh sentuh dia. Kotak tu tak boleh sentuh. Faham? Tak boleh.
Kerana pada ketika itu kotak tu dia dah jadi macam hukum kulit kepada Al-Quran, walaupun Quran tu sendiri ada kulit dia. Tapi kalau kotak tu diceraikan, Quran dikeluarkan daripada kotak, boleh sentuh. Dia tak sama macam kulit. Walaupun bercerai pun tak boleh sentuh. Kamu sini boleh faham apa beza kulit dengan kotak tu, sehingga dibezakan masalah kulit telah bercerai dengan kotak telah bercerai. Sebab nisbah kulit kepada Al-Quran lebih kuat daripada nisbah kotak kepada Al-Quran. Faham? Tetapi kalau kotak tu bukan khas untuk Al-Quran dan ada Quran di dalamnya, contohnya kita letak Quran dalam plastik. Satu orang letak Quran dalam uncang Quran. Macam orang jahit, dia jahit kain, ada kan baca Hafiz, kita buat baju pada Quran, jadi masukkan Quran dalam tu, ikat kan. Sama lah tu. Ketika Quran ada di dalamnya, sentuh baju tu pun tak boleh. Sentuh apa? Sarung itu pun tak boleh. Jadi samalah. Jadi tafriq ni akan jadi sama. Mereka yang kata boleh sentuh kulit Al-Quran, maka mimbabil aula lah dia kata boleh sentuh apa? Kotak. Yang salah kotak ni, senduk, kharitah. Faham? Ilaqah. Mereka yang mengatakan tak boleh sentuh kulit, tak semestinya dia kata tak boleh sentuh kotak. Ada khilaf. Fil apa ni? Khilaf dia? Fil asah. Okey. Ini semua dia masih lagi didasari oleh al-mubalaghah fi ta'zimil Quran. Mazhab Hanafi ni semua boleh. Kalau kulit pun boleh. Ini lagilah benda bukan Quran kan. Lagilah boleh. Contohnya beza kita dengan Hanafi, mazhab Syafi'i, bawa Quran tak boleh. Angkat Quran walaupun tak sentuh tak boleh. Walaupun dia lapik dengan serban, lepas tu dipegang, dia angkat. Boleh tak? Tak boleh. Mazhab Syafi'i. Kalau dia tak lapik, dia pegang, dia angkat, itu dah double, dua. Dia buat dua perkara. Dia pegang Quran, dia angkat Quran. Itu dua benda yang haram. Faham? Yang dimaksudkan angkat Quran tak boleh tu mazhab Syafi'i, angkat tanpa sentuh. Sentuh kulit dia. Maksudnya berlapik lah. Tak boleh kan? Tak boleh. Sama juga. Dia kias. Masalah angkat Quran ni tak ada hadis yang mengatakan tak boleh. Jadi hamlun dikiaskan atas masun. Bukan masun ke atas hamlun. Hamlun tu ke atas masun. Bagi Imam Syafi'i, hamlun lebih asyad daripada mas. Maka kalau mas tak boleh, maka hamal pun tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Sebab itu ada budak Hafiz, belajar Hafiz kan, dia tak ada wuduk, dia ambil serban dia, dia pegang Quran, tak letak kat tempat Quran. Itu mazhab Hanafi. Faham? Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab, okey, itu perbezaan pertama antara mas sebelum ni dengan mas sekarang. Satu lagi, mas Quran ni, kalau satu orang tu dia sentuh berlapik pun tak boleh. Sentuh, tak angkat. Sekiranya apa? Sekiranya lapik tu terlalu halus. Faham? Sebut dalam Baijuri. Sentuh yang dimaksudkan di sini adalah yang dipanggil sentuh segi uruf. Kalau satu orang tu dipakai sarung tangan, kan? Sarung tangan, dia pegang Quran, boleh tak? Tanpa angkat? Tak boleh juga. Berbeza dengan kalau sentuh kemaluan dengan berlapik, tak batal wuduk kan? Sentuh Quran walaupun pakai sarung tangan, ada lapik, ada hail, hukumnya tak boleh. Kerana dia dipanggil sentuh. Faham? Dia dipanggil apa? Sentuh. Dia beza dengan sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan tu dia ada makna yang lebih halus. Apa makna yang lebih halus? Kalau orang sentuh kemaluan tanpa lapik, dia ada rasa kat tangan ni. Sebab tangan ni dia ada deri rasa. Tapi kalau pakai lapik, rasa tu tak ada. Sebab itu dia ada beza pakai lapik dengan tak pakai lapik. Faham? Tapi masalah sentuh Quran, dia tak ada isu rasa. Bukan masalah kerana dia rasa Quran. Tak ada, kat sana dia ada masalah rasa, syahwat. Sini tak ada. Dia masalah sentuh je. Jadi kalau satu orang dia pakai sarung tangan, dia sentuh,
dia pegang sesuatu. Adakah orang panggil dia sentuh? Orang panggil dia sentuh juga. Faham? Walaupun berlapik. Dalam segi bahasa panggil sentuh. Maka mas dalam masalah sentuh Quran ni adalah yang dipanggil mas segi uruf. Jadi walaupun berlapik, tetap tidak dibenarkan. Faham? Okey? Wallahu a'lam. Kemudian masalah bawa. Masalah bawa dikiaskan. Kemudian dia bawa masalah bawa Quran fi amti'ah. Dalam tafsir dinar, ma'ruf lah masalah ni. Kalau dia bawa Quran semata-mata, memang tak boleh. Kalau dia bawa Quran dengan benda lain, boleh ataupun tak boleh. Ada tafsir. Faham? Tengok niat. Tengok kepada niat. Dia ada 4 jenis niat. Dia niat angkat Quran sahaja. Dia niat angkat benda lain sahaja. Dia niat kedua-duanya sekali. Dia tak ada niat apa-apa. Faham? Dia ada kemungkinan 4 niat. Dia niat angkat dua-dua sekali, masuk Quran dan bukan Quran. Dia niat angkat benda lain sahaja. Mata' lah. Dia niat mengangkat Quran sahaja walaupun ada mata' yang lain. Nombor 4 dia panggil itlaq. Itlaq ni apa? Tak ada niat langsung. Ini 4 ni dia ada hukum yang lain-lain. Faham? Dia bukan semata-mata ada Quran, ada benda lain kita angkat boleh. Tak. Dia ada juga di sini peranan niat. Tak disebutkan dalam matan. Faham? Dia kata apa dalam matan ni hanya sebut wala bari halu hamlihi apa? Fi amti'atin. Lafaz dia macam mana? Apa dia punya khilaf dia? Maksudnya muqabil kata tak boleh. Faham? Muqabil lagi berat lah. Pendapat muqabil ni lagi berat daripada pendapat asal. Berbeza dengan khilaf sebelum ni. Khilaf sebelum ni pendapat muqabil lagi ringan. Betul tak? Pendapat muqabil boleh sentuh kulit. Pendapat muqabil boleh sentuh sunduk. Ringan lah. Tapi dalam bab ni pendapat muqabil lagi berat daripada pendapat asal. Wallahu